Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Nabi SAW berkata kepada Asim bin Adi, tahanlah, peganglah perempuan itu denganmu. Maknanya biarlah perempuan itu berada denganmu hatta talidah, sehingga dia melahirkan anak. Jadi baru ni kita sudah baca dah hadis yang pertama. Uwaimir bin Ashqar al-Ajlani telah berli'an dengan isteri dia. Bila sudah berli'an, inilah cerita malam ni. Bila selesai berli'an, Nabi SAW pun kata kepada Asim, iaitu ketua puak Uwaimir, mengikut setengah-setengah ulamanya seperti mana dalam syarah ni, dia kata, cuba tengok bawah tu muka surat 396, wa innama amarahu bidzalik li'annahu kana kabira qaumih wa kanat al-mar'ah ibnatahu atau ibnata akhihi kama taqaddam. Apa yang Nabi suruh duduk dengan dia, dengan Asim ni? Satu, dia ketua kaum, dan isteri kepada Uwaimir tu anak dia sendiri, hak berli'an, anak dia, anak perempuan dia, ataupun anak saudara dia. Jadi munasabah lah suruh duduk di bawah jagaan dia. Suruh duduk di bawah jagaan dia. Bapa tidak suruh duduk sekali dengan Uwaimir, sebab dia kira putus dah. Baru ni kan kita baca dah, dia talak 3. Bila talak 3, tak ada dah lah hubungan. Tak ada dah lah hubungan. Kalau nak kira dengan sebab dia berli'an tu padan dah, padan dah, mana putus hubungan dia tu, dan berkekalan lah, maknanya putus dia tu, tak boleh kelip baik. Baru ni kita sudah bicara panjang dah. Ada satu golongan ulama mengatakan dengan semata-mata berli'an tu jadi putus dah hubungan suami isteri, dah tak boleh kelip baik sampai bila-bila. Dia putus dengan sendiri. Satu lagi golongan ulama, baru ni kita bicara dah, Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi, mereka mengatakan dengan semata-mata berli'an tu tak putus lagi. Dia putus dengan sebab talak, suku pula. Suami itu kena jatuhkan talak. Bila jatuh talak, kalau berli'an dan terus berli'an, kedua-duanya suami isteri itu kekal di atas sumpah dia tu, tidak tarik balik, memanglah tak boleh kelip baik sama-sama. Tapi kalau salah seorangnya tarik balik, mengikut Imam Abu Hanifah, dia boleh nikah pula. Dia boleh nikah pula. Mana talak tu talak bain. Bainunah itu bainunah sughra, orang panggil, bukan kubra. Mengikut dia lah, mengikut dia. Yang ni lepas pada tu, kalau habis iddah semua, bolehlah nak menikah semula. Kena nikah semula lah kalau nak. Tak boleh, bukan talak raj'i, talak bain. Bainunah tu bukan kubra tapi sughra. Kalau kubra tak boleh kelip baik dah. Kalau sughra ni boleh lagi. Boleh lagi. Misalnya si suami itu, dia kata, dia tarik balik, dia kata dia berdusta dalam tuduh dia terhadap bini dia tu. Bila begitu, dia kena hukuman had sebab lah, seperti mana orang lain juga lah tuduh orang berzina. Bila sebab, fajliduhum 80 jaldah, sebab 80 sebatan, dia lepaslah habis. Lepas pada tu dia boleh nikah. Tapi kena akad lain, mas kahwin lain, semula panggil wali, saksi ke apa tu. Kita kata mungkin kau berlaku lagu tu setelah tuduhan yang berat, pak keluarga nak terima, tak cara tu, tak kira tu.
Kira kalau setuju, kalau nak pula mana ketahui orang ni kan tak serupa. Jadi boleh lagi dia kata. Tapi mengikut jumhur ulama'nya tak boleh dah. Tak boleh. Sampai bila-bila pun tak boleh klik baik. Kalau dia tarik balik pun tak boleh. Kalau dia mendustakan diri dia pun tak boleh juga. Gitulah. Dia ada beberapa pendapat baru ni. Jadi hak ni suruh orang lain duduk di rumah orang lain, tidak duduk rumah suami itu sebab dia putus hubungan dah lah. Baru ni kita ada baca syarah dia panjang ni dalam kitab ni. Cuba tengok muka surat 394 bawah. Sebenarnya pengarang dia ni Syekh Khalil Ahmad ni, dia petik daripada kitab Bada'i' As-Sada'i' karangan Kasani, kitab fiqh Hanafi besarlah kitab tu. Kitab tu dalam 7 jilid. Jadi dia petik dah baru ni, kita bincang dah sebahagian. Malam ni hak bawah. Lepas tu dia kata sama dia kata pengarang Bada'i' itulah. Wa ikhtalafa al-ulama fihi aidan. Jadi berhubung dengan li'an ni, dengan semata-mata berli'an tu jatuh dah kau talak atau tidak. Tu berhubung dengan tu. Khilaf ulama pula dalam masalah ni, kata dia. Qala Abu Hanifah wa Muhammad al-furqah fil li'an furqah bi tatliqatin ba'inah fayazul milkun nikah wa tathbutu hurmatul ijtima' والتزوج ما دام على حالة اللعان فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحد أو أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان. Itu dia kata. Abu Hanifah dan Muhammad kata perpisahan dengan sebab berli'an ini orang panggil pisah dengan satu talak bain. Dia jatuh satu talak. Talak tu talak bain dengan sebab li'an ini. Itu je jatuh. Dengan itu milik nikah mana tak ada lah, bukan bini dia dah lah maksud. Dan hurmah ijtima', haram bersama, suami isteri itu haram bersama, memang sabit dengan sebab berli'an, memang ada lah. Dan bernikah pun tak boleh juga selama-lamanya selagi dia kedua-duanya itu kekal di atas li'an itu, kerana tidak berganjal daripada sumpah dia. Hak baru ni kita bincang dah sumpah lagu mana tu tidak berganjal. Baik, kalau si suami itu mendustakan diri dia, dia kata saya tuduh dia tu tak betul, saya pelawak, saya nipu dia. Lepas tu dia dikenakan sebatan sebagai menjalani hukuman had, ataupun perempuan itu, isteri itu mendustakan diri dia. Lagu mana? Dengan dia kata suami dia tuduh dia tu betul. Betul. Itu mana mendustakan diri dia. Dia kata betul suami dia kata tuduh tu. Ini mengikut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, anak murid dia. Anak murid dia tu orang hebat juga. Banyak perkara dia tak setuju dengan tu guru dia. Tapi sini dia kata jazan nikahu bainahuma wa yajtami'an. Dalam keadaan itu boleh pula kalau nak nikah, kalau tarik balik salah seorang itu mendustakan dirinya, boleh nikah dan boleh bersama pula sebagai suami isteri, boleh. Ini mengikut mazhab ni, boleh. Wa qala Abu Yusuf wa Zufar wal Hasan bin Ziyad. Ini semua anak murid Imam Abu Hanifah juga. Hak lain, anak murid lain. Dia kata hiya furqatun bila talaq. Jadi li'an ini memberi membawa kepada perpisahan tanpa perceraian. Dia pisah juga tapi tidak atas nama cerai. Tidak atas nama cerai. Dan ia menyebabkan tujibu hurmatan muabbadatan,
menyebabkan haram nikah sama-sama. Seperti haramnya dengan sebab penyusuan, dengan sebab musaharah, persemendaan, haram lagu itulah sama-sama. Walaupun tarik balik. Dia anak murid dia 3 orang lagi tak setuju dengan pendapat tu guru tadi. Dia kata tak, haram buat selama-lama. Seperti masalah penyusuan. Kalau penyusuan ni haram sama-sama. Musaharah tu persemendaan. Kita nikah dengan anak satu orang. Orang tu tok tua kita lah. Jadi tok tua tu sama-sama lah haram. Anak dia masih bersama kita ke? Anak dia kita cegar ke? Anak dia mati ke? Tak boleh sama-sama tok tua tu. Itu orang panggil dengan sebab musaharah, dengan sebab persemendaan. Jadi tak boleh sama-sama. Haram tu lagu tu lah. Jadi 3 orang anak murid Imam Abu Hanifah ni serupa dengan orang-orang lain, jumhur ulama. Dia kata tak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, al-mutala'inan la yajtami'ani abadan. 2 orang suami isteri yang berli'an tidak boleh bersama selama-lamanya. Dia tidak kata kalau dia tarik balik, kalau dia mendustakan diri dia boleh. Tak ada perincian tu. Tak ada. Mana-mana pun tak boleh klik. Baik. Wa huwa nassun fil bab. Ini terang ni, nas dalam perkara ni terang. Beginilah yang diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat radhiyallahu anhu. Lagu ni lah mereka pun berpendapat gini juga, serupa dengan Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Mereka berkata, al-mutala'inan la yajtami'ani abadan. 2 orang suami isteri yang berli'an tak boleh dah sama-sama sampai bila-bila. Lepas tu dia mari Imam Abu Hanifah dan Muhammad, mana dalil dia pula? Dia kata boleh kelik baik kalau tarik balik. Salah seorangnya tarik balik. Mana pula dalil dia? Dia kata maruyah, iaitu riwayat hak tadi lah, hak sebelum pada ni. Yang pertama, iaitu Rasulullah SAW bila Uwaimir Al-Ajlani itu berli'an dengan bini dia, kedua-duanya angkat sumpah. Uwaimir kata, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah, in amsaktuha fahiya taliqun thalathan. Wa fi ba'd riwayat, dalam setengah-setengah riwayatnya, kadzabtu 'alaiha illam ufariqha fahiya taliqun thalathan. Jadi hak tu dalilnya. Itulah dalilnya. Lepas pada dia berli'an tu, Uwaimir tu kata, ini pegangan dia, berdustalah aku terhadapnya wahai Rasulullah kalau saya masih duk pegang lagi dia tu. Jadi saya bui talak 3 lah. Saya bui talak 3. Dalam setengah riwayat beza sikit lah lafaz dia. Dia tidak kata lam in amsaktuha, dia kata illam ufariqha. Kalau saya tidak pisah dengan dia, berdustalah saya terhadap dia. Jadi jatuh talak 3 lah dia. Saya bui talak 3. Lepas tu dia sebut, fasara talaquz zawj aqibal li'an sunnatan. Talak suami selepas daripada li'an itu menjadi sunnah di antara 2 pihak yang berli'an, suami isteri yang berli'an. Sebab Uwaimir telah menceraikan isteri dia dengan 3 talak selepas li'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluluskannya. Rasulullah tak bantah. Rasulullah tak kata mu cerawak gapo, talak 3 habis dah, memang tak boleh kelip baik dah, jatuh 3 dah, kira-kira je tak boleh kelip. Adakah Rasulullah kata gitu? Tak ada. Bahkan dalam riwayat yang lalu, muka surat 395, qala Ibn Shihab fakadat tilka sunnatal mutala'ini. Jadi cara yang seperti itu menjadi sunnah di antara suami isteri yang berli'an. Yang ni lepas daripada dia berli'an itu, dia pun kata gitu, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Lepas tu dia pun beri talak 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata apa. Kalau sudah jatuh dah dengan semata-mata berli'an itu, jatuh 3 nah, apa makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tegur?
Sebab kes ni bukan macam semaya yang nak hari, semaya 5 kali sehari. Hak lagu ni kes lagu ni boleh jadi selepas tu tidak berlaku dah ramai dia. Hak ni pun saat akhir dah ni. Jadi sepatutnya dia royak lah hukum. Sebab mengikut kaedah ulama usul, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Itu kaedahnya. Keterangan tak boleh lewat daripada waktu diperlukan. Masa tu perlu. Kalau tak jatuh, royaklah tak jatuh. Jadi orang hak kata tak jatuh, Imam Abu Hanifah kata Nabi senyap. Maknanya kata dia kira tak jatuh lah tadi. Kalau jatuh dah, sepatutnya dia royak. Apa dia tak royak? Bahkan cara lagu tu lah yang menjadi sunnah, ikutan orang-orang kemudian dalam kes ni. Mana lepas belian dia cerah. Gitu caranya. Kalau tidak cerah pun, kalau suami tak secerah, tak ada cerah, hakim menjatuhkan apa nama ni, tafriq. Orang panggil tafriq, tolak ni bukan suaminya, hakim tafriq. Hakim memisahkan. Jadi mana jatuh juga suku. Kalau jatuh dah dengan semata-mata li'an, apa perlunya hakim menjatuhkan hukuman supaya pisah tu? Apa perlu? Dia kata. Dia kata gitulah. Jadi wajiblah atas setiap suami yang melakukan li'an cerah selepas pada tu. Ini mengikut pendapat dia, cerah. Fa idzam tana'a yanubul qadhi manabahu fit tafriq. Kalau dia tak cerah, suami yang melihat tadi tak cerah, hakim akan mengambil alih dia dalam mentafriqkan, dalam memisahkan suami isteri itu. Maka dia jadi talak. Jadi semua talak lah. Fil innin, talak dalam kes lelaki yang mati pucuk. Innin, yang mati pucuk. Hakim kata kalau itu cerah lah. Cerah dia. Jadi dia nak minta dia royak gini-gini. Suami isteri kamu tu royak gini-gini. Dia tak boleh cerah. Kalau tak boleh cerah, hakim boleh jatuhkan talak. Gitu. Jadi serupa juga sini. Serupa. Jadi begitulah seterusnya. Jadi itu alasan dia masing-masing lah. Jadi hak malam ninya bila sudah jatuh talak, jadi bagi dia itulah pendapatnya, bukan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama kata jatuh tak boleh kelip baik dah lagu mana-mana pun. Dia tarik balik, dia dustakan diri dia, suami kau ataupun isteri, tak boleh dah kalau dah berlian. Jadi hak Nabi SAW ni jumhur ulama jawab dah. Dia kata apa yang Nabi senyap, Nabi tak royak. Tolak anggap dia jatuh dah. Tak payah tolak lah, jatuh dah. Apa yang Nabi tak kata begitu? Bapa Nabi tak kata begitu. Jadi demo tu jawab, jumhur jawab, anak-anak murid Imam Abu Hanifah sendiri, Abu Yusuf Zufar dan Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad. Muhammad bin Hasan tu duduk sekali dengan guru dia, duduk sekali dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ni. Dan orang lain, Imam Syafi'i dan sebagainya, ramai lah orang lain-lain lagi. Mereka kata sebab Nabi tak sebut tu, dia kira tak jadi dah. Tak sebut, tidak sebut bukan bermakna membolehkan gitu, mengesahkan, tidak mesti. Berapa banyak berapa banyak dalam hadis tersebut Nabi senyap, dia tak kata apa. Jadi bolehkah kita buat kesimpulan dari dia senyap tu gini-gini? Tak ada. Misalnya ada sahabat yang minum air kecil dia, ada sahabat yang minum darah dia bukan ini ada. Lepas tu Nabi marah ke tidak ke dia? Nabi kata tak boleh ke? Nabi kata apa mu minum? Adakah kata gitu? Tak ada. Dah tak ada. Bolehkah kita buat kesimpulan bahawa darah
darah, air kecil, orang lain, terutamanya Nabi, itu tidak najis. Boleh kita buat kesimpulan gitu? Tak boleh. Apa dia kata? Kalulah najis, patutnya Nabi royak. Apa dia tak kata gapo? Jadi dia menurut kata ini keadaan ni orang maghlubul hal. Maghlubul hal dia tak khabar di luar kawalan. Fikiran dia tu di luar kawalan dia, perasaan dia tu di luar kawalan. Orang hak di luar kawalan ni kita tak boleh nak hukum atas dia. Ana selalu buat contoh serupa dengan seorang ibu bila tengok anak dia jatuh dalam parit musim banjir, derah gitu mau parit, air tu kan banyak, ataupun dalam sungai, bila jatuh tu dia pun tak ingat ke diri dia kira nak tolong anak dia terkejut kata. Dia tak khabar ada dia tu tak pandai benar sikit abuk. Jadi bolehkah kita kata perempuan ni anak dia tu mati tu ialah lemah, dia pakai dia apa mati dah? Bolehkah kita kata dia bunuh diri? Sebab dalam keadaan biasa, dalam keadaan sedang molek ni, dah kita tahu dah kita tak pandai berenang, kita terjun juga. Bunuh diri lah kau panggil. Nah. Jadi dalam kes tadi, bolehkah kita kata dia bunuh diri? Tak boleh. Apa? Sebab ni orang panggil orang maghlubul hal. Maghlubul hal ni, mana fikiran dia, perasaan dia di luar kawalan. Dia tak khabar masa tu. Serupa dengan tak khabar lah. Gitu. Serupa dengan tak khabar. Jadi bila dia tak khabar, kita tak boleh hukum, tak boleh kata dia bunuh diri, gapo tak boleh. Serupa juga dengan hak ni. Orang yang minum darah, dia di luar kawalan. Di luar kawalan tu lah kemana? Perasaan dia tu melonjak-lonjak. Cinta kepada Nabi tu pelik. Jadi sehingga dia tidak pasal, tak nampak. Tu. Kita kena tengok gini, hak lain-lain. Sayyidina Abu Bakar apa kurangnya kasih sayang kepada Nabi-nya. Bini-bini dia tu apa kurang? Kalau nak kira gitu, tak ada orang lain lah yang kecil dia tu, dari bini-bini dia. Ada kau dalam hadis mana-mana raya bini dia sekali kau minum air kecil dia ataupun ambil darah dia, dah kau nemo tu lah dulu. Ataupun pada masa lain dah nampak Nabi tak ada larang ni dah. Semula Nabi pakai ambil darah tu minum. Ada ke lagu? Tak ada. Pasal apa? Pasal orang lain tu dalam keadaan waras seperti biasa. Waras seperti biasa. Orang tidak waras mana kita apa-apa macam sini dia tolak. Nabi tahu dia nak marah sangat, membuat perasaan nak marah dia, ikut dia lah. Ikut dia. Jadi kalau kita sekat angin orang ni kadang-kadang punah dia, tak boleh biar ke dia. Jadi hak ni kita tak boleh nak hukum, tak boleh kata memang gini sunnah, tak boleh. Hak kata gini sunnah mutala'in ni Ibnu Syihab, itu fahaman dia, bukan Nabi kata. Itu fahaman dia, bukan Nabi kata. Lagu tunya. Jadi sebab itu jumhur ulama tak sepakat. Sebab Uwaimir pada ketika tu dia nak marah telaja. Jadi orang hak nak marah tak perlulah mana kita marah pula ke dia. Biar dia melepas perasaan dia. Supaya juga dengan orang hak minum darah dia tadi, minum air kecil dia tadi, orang tu sayang ke Nabi. Kalau Nabi marah pula dia sedihlah. Sedihlah dia. Bukan makna Nabi mengesahkan, Nabi mengatakan apa ni darah tu halal pula, tidak najis. Hak tu tengok ayat Quran lah. Ayat dah kan? Ayat dah dalam Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Darah. Dia tak ada ayat kecuali darah Nabi kau. Lagu tu pakat berebut nak darah, nak isak darah Nabi pula jadi lagu mana dah. Jadi dia ayat dah darah tu haram. Quran sendiri kata. Sudah selesai. Hak tu dia ayat pakai hak tu lah. Patu hak ni dia ayat dah kan lain. Al-mutala'ina la yajtami'ani abadan. Dua orang suami isteri yang berlian tak boleh berhipung selama-lama dah. Maknanya putus lah, hubungan putus terus. Kalau boleh nikah lagi, kalau tak jatuh tolak, apa-apanya tidak boleh berhipungnya suami isteri. Boleh duduk sekali kan, boleh tidur sekali bini ni. Apa yang dia kata lagu tu tak boleh berhipung selama-lama tak apa makna. Dia kaya ada kena pakai hak tu. Tak boleh pakai hak dia tak kata apa tu. Pasal dia ada, dia orang cerdik. Jika orang nak marah, biar dia marah, biar dia melepas perasaan. Hak hukumnya hak dia kata. Hak mana? Dia kata dah lah. Al-mutala'ina la yajtami'ani abadan. Hak darah tu lagu mana? Hak tu hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ada dah pakai hak tu.
Hak ni hak kes kecuali ni tak usah pakai. Itu jawapan mereka. Orang tak boleh pakai hak kes kecuali lagu ni. Ni orang ni kes marah, kes sayang sangat. Aku tak khabar. Orang tak kira. Hak tu perjalanan dia tak molek. Perjalanan dia tak molek. Supaya orang gila kat orang, ya. Orang gila kat contohnya. Kalau dia gila kat orang, tak berapa lalu makan lah, jadi kering. Berapa yang tak lalu makan? Tak berapa jendera tidur lah, tak suka lah senyap. Itulah pada dia tak serupa dengan orang ramai. Kalau orang waras molek biasa-biasa, tidak sampai gitu mo. Bapaknya gitu mo. Dia ada kata lagu tu. Hak lagu ni kita tak boleh nak hukum. Tak boleh buat panduan. Tak boleh buat panduan. Jadi hak sebaiknya tak usah duduk meruk gitu mo. Kita kata dah. Dia tidak kata gitu, perasaan dia kan. Kita hak tidak kena mengena ni kita kata apa gitu mo. Seorang tu je kau orang Tino je. Dia gila gitu mo. Begitu juga sebaliknya kalau orang Tino gitu, hak jatuh apa seorang tu je. Boleh jadi hak kita nampak baik hari ni, untuk kemudian hari tidak baik pun untuk kita. Itu kalau orang mikir cara waras dalam keadaan biasa. Tapi orang yang tergelar dalam tu, dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Orang hak sudah jadi kelkatu, orang kata sudah jadi kelkatu, dia tak khabar api dia terjun nak. Lagu tu. Tapi kalau dalam keadaan biasa, hak ramai-ramai, hak lain-lain terjun kat dalam api. Dia tepuh ke api tu. Dah adalah pelik-pelik lagu tu. Hak tu tak kira. Jadi itulah jawapan mereka. Sebab ada dah Nabi kata, kalau Nabi tak ada kata gapo-gapo tu dah sabar juga. Ni dia kata dah. Hak itulah yang menjadi pegangannya, al-mutalainan la yajtami'ani abadan. Hak tu dia kata. Hak perbuatan Nabi ni dia ada banyak ihtimal lagi, boleh jadi nak melerak ni, boleh jadi gini, macam-macam. Tapi kalau hak dia kata, sebab itulah apabila ta'arud, bertentangan di antara perbuatan Nabi dengan qaul Nabi, fi'il Nabi dengan qaul Nabi, nak utamakan hak mana? Semua ulama mazhab mana pun kata utamakan qaul, hak dia kata. Sebab hak dia tak kata, hak dia buat tu macam-macam lagi kemungkinan. Banyak sebab dia tidak buat. Muka dia orang bijaksana kan Nabi ni. Orang hak penat dah letih, tekan pula, marah pula. Jadi tak kenalah dia bagi apa perasaan. Tapi iyalah, itu dia jadi khilaf tu. Lepas tu riwayat seterusnya yang ketiga daripada Sahal bin Sa'ad juga. Ini ambil daripada dia banyak. Kata dia, saya hadir dalam peristiwa suami isteri itu berli'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya berumur 15 tahun. Dan dia kemukakan hadis hak sebelum pada ni. Hak sebelum pada ni lah, serupa dengan hadis tu juga. Kemudian dia kata, perempuan tu, si isteri tu hamil, mengandung lepas pada tu. Jadi anak dia tu dikaitkan dengan ibu dia, bukan dikaitkan dengan ayah, bukan dibinkan kepada ayah, tapi anak mak dia sebut, anak mak, bin mak. Jadi sebab dalam sejarah banyak ramai hak lagu-lagu ni dia tidak bin kepada ayah, tapi bin kepada mak. Tapi jangan kita tuduh selalu ni ni anak li'an ni. Jangan lagu tu. Misalnya Ibnu Majah, ada yang kata Majah tu mak dia. Ibnu Sirin, Sirin tu tentu dah mak dia. Sebab nama tu nama orang Tino, bukan nama orang lelaki. Jadi kita tak boleh kata kok dia ayah dia mak dia beli jadi bin kalah ke mak. Dah. Dia banyak sebab. Kadang-kadang kalau bin ayah banyak serupa juga, tidak jadi beza. Tapi kalau bin mak jadi jelas lalu beza, tidak mengelirukan. Jadi kita tak boleh kata gitu. Mungkin juga dengan sebab ada hak sani-sani kan, jadi tak berapa nampak sangat lah. Jadi orang tak boleh kata. Kalau semua tak boleh, haram. Orang tu kalau dia ada ayah betul benar, dia nak bin kepada mak, nak panggil dari segi panggilan tu kepada mak, haram. Kalau pun ada, dah tu. Jadi dah tu anak beli lagu ni lah. Kalau lagu tu jadi memalukan.
Dengan sebab umum juga untuk orang-orang lain yang tidak terlibat ni pun boleh juga dipanggil kepada ibu dia untuk maksud-maksud tertentu. Tetapi hak rasminya, kalau kita kata surat beranak, kalau zaman lalu kak kenalan, hak tu ayah, hak tu mesti dah kena ayah. Dari segi panggilan biasa. Sebab kita orang Kelantan ni pun ada juga, mak mana, mak wak lima kata dia. Jadi wak lima tu ayah dia ke? Ada. Untuk pengenalan saja. Mak mana? Mak Minuh tu lah, kata dia. Mak Minuh. Dia kaitkan dengan bini, kadang-kadang kaitkan dengan mak, kaitkan dengan tok, macam-macam. Kita pun guna lah. Jadi molek juga dengan ada begitu, jadi lindung sikit. Dari segi panggilan. Hak dalam kad kenalan, siapa dia nak tengok? Surat beranak tu orang tak tunjuk ke orang saja. Hak tu hak panggilan. Supaya juga Abdullah kan. Dari segi orang hak baru masuk Islam, ada juga orang bubuh nama bin Abdullah. Jadi setiap bin Abdullah tu gak maknanya cel tu orang masuk baru masuk Islam. Gitu. Faham hak Islam asal dia memang nama Abdullah tu lah ke mana? Tak. Dengan sebab ada hak tu jadi lindung. Jadi dari segi molek kau pun nama gitu. Itu bab lain. Nak rayaknya apa yang berlaku tu, kalau macam sekarang dia buat tempat kita ni molek juga dia buat lagu tu, kerana dia bubuh nama keluarga. Mana misalnya kalau orang tu keturunan Cina, ikutlah gapo-gapo kita kata. Abdullah Chong ka, Wong ka, ikutlah alif belakang tu dibubuh. Jadi situ tahu juga. Dah tahu juga untuk pengurusan dan pentadbiran. Mudah jadi ada Abdullah. Bahawa dia ni bukan orang asal Islam. Untuk kemudahan. Dah tahu bila dia masuk Islam boleh cek. Sebab apa? Dari segi pentadbiran dia perlu juga kena jaga. Misalnya kalau orang masuk Islam, dia tahu Islam di sini, kalau negeri ni banyak keistimewaan. Pakai masuk Islam, boleh beli tanah, boleh gitu gini lalu. Jadi untuk pentadbiran, dia ada buat benda-benda lagu ni untuk nak tahu bila. Untuk kawalan lah. Kalau dengan maksud tu tidak jadi masalah dari segi fik. Tapi hak asalnya orang kafir bin ayah dia. Ayah dia nama hamba berhala gapo-gapo pun Abdul Uzza pun tak cara. Memang lagu tu lah. Tapi kalau ada kepentingan lain yang mana orang-orang kafir mungkin mengambil kesempatan, kita masyarakat Islam, negara Islam boleh mengambil langkah-langkah untuk kawal. Kawal apa dia? Takut-takut ada kepentingan lain. Bukan boleh kira muka dunia kan? Bukan boleh kira. Jadi kalau begitu lainlah. Dan orang tidak akan nampak dia ni baru kalau tidak sebut nama keluarga dia tu. Sebab orang Islam pun asal pun ada bin Abdullah. Ada. Ada pun dikaitkan. Kalau dikaitkan, sebab apa orang kafir itu masuk Islam? Bin Abdullah. Sebab Nabi mengaku orang baru masuk Islam ni adik-beradik dia. Jadi ayah dia Abdullah. Jadi bin Abdullah ni maknanya bin ayah Nabi itulah. Itu karu. Itu tak boleh kait lagu tu. Kalau untuk pentadbiran, untuk jaga keselamatan, takut berlaku penipuan, perancangan ada agenda kau gapo-gapo tak molek, boleh untuk kawal itu lain. Itu lain. Itu lain. Hak tu boleh diterima. Boleh diterima. Tapi kalau nak kaitkan dengan adik-beradik Rasulullah, itu tak ada, karut semua. Tak ada hadis pun lagu tu. Jadi apa ni dipanggil ibu dia. Dia ada beberapa tempat ni orang panggil hak ni hak sahih lah, yang dia betul hak ni memang lagu tu lah. Ada apa ni dua tempat lagi hak orang kaitkan dengan ibu, kait dengan ibu untuk bomo aja juga. Kalau dia bomo dia nak tahu bin ni bin mak dia bukan ayah dia tak si ayah. Tu bomo. So yang keduanya orang hak baca talqin dia kubur tu. Jadi hak ni tidak ada asas.
Jadi baca talqin di kubur tu kan dia bemok. Katanya alasan dia, apa yang tidak bem ayah? Dia kata takut memalukan. Katakanlah kalau anak tu anak zina, bem ayah mana ada ayah dia? Orang tak tahu ayah dia, tak tahu mana. Jadi memalukan pada ketika itu. Tapi kalau semua bem ni bem mak belakang serupa, belakang ada ayah pun, sah pun bem mak juga, jadi tidak memalukan. Itu orang panggil bid'ah. Oleh itu tu mana-mana kita mereka pula dah. Mana-mana pula kita mereka pula. Kalau lagu ni tak perlu. Lepas tu kalau tak tahu lagu tu, kalau tak boleh bem ayah, tak boleh bem mak, lepas tu nak kena. Lepas tu hati tak tahu kalau seorang tu, kalau seseorang tu dia tidak berbeng pun Tuhan tak kenal kau dia. Kita berurusan dengan siapa dia sekarang ni? Berurusan dengan Tuhan. Apa masalah talqin tu sendiri tu pun? Lah. Itulah. Dengan sebab itu tak boleh buat alasan tu. Tapi kalau hak ni sahih, memang betul. Kalau orang tu menafikan anak dia dengan cara lagu ni, memang tak boleh dikaitkan dengan dia. Tak boleh dikaitkan dengan dia. Lepas tu seterusnya riwayat Sahal bin Sa'ad lagi berhubung dengan cerita dua orang suami isteri yang berlian. Katanya Nabi SAW kata, tengok, ubsuruha atau absiruha, kedua-duanya boleh. Tengok, perhatikan perempuan ini. Kalau dia melahirkan anak ad'ajal ainain, mata dia tu hitam molek. Mata dia tu hitam molek. Azimal ilyatain atau alyatain, punggung dia tu besar, jenis besar, berisilah anak tu. Fala urahu illa qad sadaqa. Nampaknya betul lah hak dia dakwa tu, si suami tu betul. Hak dia tuduh bini dia tu betul. Sebab apa? Sebab tidak nurut dia. Tidak nurut dia, nurut orang lain. Kalau isteri dia tu melahirkan anak, ja'at bihi itu maksudnya melahirkan anak lah, bukan awak mari dia. Maknanya melahirkan anak. Kalau beranak, uhaimir, merah. Anak tu kan merah, warna kulit dia. Ka'annahu wahra, macam anak cicak. Anak cicak tu kan, lagu mana anak cicak? Mereka gitu. Fala urahu illa kadhiban. Nampaknya dia berdusta. Nampaknya dia berdusta, yakni si suami itu. Sebab apa? Sebab si suami tu warna dia lagu ni, warna kulit tu. Jadi anak tu pun nurun juga. Tapi ada dalam hadis yang lain, ada orang tu pergi kata lagu mana anak ni? Kau tidak anak dia, dia putih, anak dia hitam, lagu mana? Nabi SAW tanya, ada unta kata ada? Dia kata ada. Lepas tu untamu warna ke ni? Dia kata merah. Lepas anak unta kamu hak merah tu yang belakang? Dok, dia kata. Dok, lagu tu lah juga ni pun. Dia buat ikut tu. Sebab tidak ada dakwaan, semata-mata syak saja. Tak boleh ikut perasaan syak gitu. Dia bukan masalah keturunan ni, boleh jadi 7 keturunan dia nurung lagi. 7 keturunan dia nurung lagi. Boleh mari hotok yang kepak tu, mari tiba-tiba dah. Boleh juga. Hak ni pasal sudah ada dakwah, sudah menuduh dah sampai begitu, sanggup berlian. Barulah Nabi SAW kata begini. Itu tak apa. Lepas tu akhirnya perempuan itu melahirkan anak mengikut sifat yang tidak disenangi itu. Yang sifat yang membenarkan tuduhan suami. Yang membenarkan tuduhan suami, itulah makna sifat yang tidak disenangi itu. Lepas tu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi, dia kata hadis tadi juga, cumanya di akhir dia tu dia kata fakana yud'a, yakni alwalad, anak itu dikaitkan dengan ibunya, li ummihi, dikaitkan dengan ibunya, bukan dikaitkan dengan ayah dia. Jadi cerita mana ni? Cerita Uwaimir tu lah, cerita Uwaimir.
Jadi masalah anak ni nak jadi tak boleh dikaitkan dengan ayah terus ke lagu mana? Ada khilaf juga waktu tu. Ada sini dalam muka surat 398 ni. Qala fil bada'i', dalam kitab fiqh Hanafiyah tadilah. Dia kata hukum tu adakah semata-mata kerana li'an, iaitu mana putus selalu nasab keturunan tu. Fi ahadi naw'il qadhf wa wal qadhf bil walad. Mana semata-mata dia berli'an tu, mana anak tu tak ada hubungan dengan dia selalu, kau kena dakwa suku pula, sumpah lain pula lah kalau kita kata nak bersumpah, ataupun tuduh yang lain pula bahawa anak tu bukan anak dia, kau padan dengan li'an tu saja. Ada dua pendapat sini. Sebab berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia suruh Hilal bin Umayyah dan isteri dia tu berli'an, wa farraqa bainahuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pisahkan mereka, tak boleh duduk sekali. Nafal walad anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan hubungan anak tu dengan Hilal. Ini cerita lain pula lah. Kemudian dia menafikan, ini dia tidak kaitkan, dia tidak kata bin Hilal, dia tidak bin situ. Wa alhaqahu bil mar'ah, dan dia kaitkan dengan isteri. Dia kaitkan dengan isteri. Ini menunjukkan tidak perlu kepada sumpah lain, tidak perlu kepada tuduhan lain, dakwaan lain. Mana selepas dia berli'an tu, katakanlah maknanya mengandung. Jadi gitulah. Dengan sendirinya ternafi hubungan anak tu dengan suami. Ternafi. Jadi putus hubungan anak tu salah satu daripada dua hukum li'an. Mana selain daripada putus dengan bini, putus dengan anak juga. Dengan sendiri automatik lah, mana jadi gitu. Itu lepas tu dia petik pula, Hafiz Ibn Hajar pula sebut ada riwayat daripada Ahmad, Imam Ahmad kata yantafil walad bimujarradil li'an, anak tu jadi putus hubungan dengan ayah, tak boleh dibangkan kepada ayah dengan semata-mata li'an. Walau lam yata'arrad ar-rajul li dhikrihi fil li'an, walaupun si suami tu tak ada sebut pun pasal anak dia semasa li'an tu, tak ada sebut, dengan sendirinya. Wa fihi nazar, tapi ada juga orang lain, pihak ulama lain pertikaikan pendapat tu. Sebab dia kata kalau belah-belah dia li'an dengan isteri dia tu, lepas tu tapi anak tu dia kata anak dia, anak tu anak dia, jadi anak tu kira anak dia kalau dia dakwa gitu. Tidak kata automatik lah. Sebab boleh jadi dia dapat kesan misalnya hubungan isteri dia ni dengan orang asing tu baru je, dalam 3-4 bulan kita kata. Jadi dalam masa 6 bulan beranak dah. Maknanya sebelum pada tu lagi tu dia lah, sebelum pada tu dia lah. Jadi patutlah kalau dia tidak nafi pun, sebab dia dapat kesan misalnya dalam masa 4 bulan. Pada dalam masa 4 bulan ni kalau lekat perut tak boleh, tak beranak, kurang daripada 6 bulan. Jadi maknanya setelah 4 bulan lepas pada dia li'an itu, anak tu lama dah lekat tu, anak dia. Kalau dia dapat kesan begitulah, kalau dia dapat kesan begitu, jadi sehingga dia mengaku anak tu anak dia, jadi boleh jadi anak dia. Kalau kita kata setiap mengandung tu dan bila berli'an automatik jadi tidak anak dia, lagu mana? Sedangkan lahir tu, kalau dia dapat kesan bini dia tu ada hubungan dengan lelaki tu dalam masa yang hampir lah beberapa bulan, 4 bulan kalau kita kata, kira-kiranya dalam masa tu tak boleh beranak dengan lelaki tu, tak boleh beranak. Jadi benarlah, sepatutnya kita kena ban dia lah. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW yang lain, al-waladu lil firash, anak tu dikaitkan kepada tuan punya tilam. Tuan punya tilam suami yang sah lah, suami yang sah. Sebab li'an ini kesan dianya gapo dia, iaitu dia tidak menyebabkan seseorang itu dikenakan had qadhaf, itu saja.
Dengan berlian ni dia tak kena had qadhaf, hak tuduh orang berzina. Dan dengan sebab berlian alik pihak isteri pula dia tidak kena had qadhaf dan sabitlah tuduhan isteri dia tu berzina, sekadar tu daripada pihak dia, sekadar tu dia. Kemudian yang isteri tu pula tidak kena hukuman had. Sebab apa? Sebab dia sanggup berlian. Dia berlian, habis hak tu dia masalah melepaskan hukuman had, itu saja. Bukan ada kena mengena dengan anak ke apa, tu suku hak tu suku. Syafi'i berkata, Imam Syafi'i lah, kalau seseorang tu menafikan anak semasa dia berlian, menafikan anak tu anak dia, jadi maknanya tak ada kena mengena lah anak tu dengan dia kalau dia nafi. Wa illam yata'arrad lahu, tapi kalau dia tak sentuh pun pasal tu, pasal anak tu, falahu an yu'idal li'an, dia boleh mengulangi li'an untuk menafikan anak itu. Tapi perempuan tak payah ulang dah li'an. Bini dia tak payah dah berlian pula, suami saja. Kalau katakanlah dia tak sebut, dia tak sebut. Jadi apa ni, kira-kiranya mengandung syarat dah lah, syarat. Dan dia pun tidak dapat pasti selama mana dah bini dia ni ada hubungan dengan orang asing itu, dia tidak dapat pasti setahun ke berapa ke. Jadi bila dia sudah berlian, dia tak sebut anak, jadi pihak hakim ataupun orang lain boleh mengingatkan dia, lagu mana anak ni, lagu mana anak ni, dia mau terima ke anak dia mau, kalau tidak, kalau dia kata dah tak sih, li'an semula. Sekali lagi diberi peluang kepada dia li'an dengan juga menyebut anak, pasal anak tu, bahawa anak ni bukan anak dia. Tapi bini tak perlu dah pada hak tu je, pada li'an hak sebelum tu je. Itu mengikut Imam Syafi'i. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad lagi berhubung dengan cerita ni, dia kata dia pun cerahlah 3 cerah, mana bui 3 tolak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anfadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma sana'a atau suni'a 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meluluskannya. Jadi hak inilah pegangan Imam Abu Hanifah lain-lain tu. Dia kata sebab Nabi luluskan, Nabi mengesahkan cerah dia. Kalau cerah dia tu tak jadi, semata-mata li'an tu kira jatuh talak dah, apa makna fa'an fadahu? Alik jumhur ulama ni dia jawab dah, tu hak perawi faham. Perawi faham bila Nabi senyap tu makna Nabi setuju, Nabi mengesahkan. Padahal senyap tu tidak semesti mengesahkan. Sebab kata tadi itulah, dia tidak marah, dia tidak kata darah tu haram, najis, dia tidak kata air kencing tu najis. Kita tak boleh kata buat kesimpulan daripada situ dia senyap kan, maknanya dua perkara tu tidak najis. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Sebab ni cerita ni fa'am fadahu, ini raib ni, cerita ni Rasulullah meluluskannya. Siapa kata? Bukan Rasulullah sendiri kata. Kalau dia kata aku benarkan, aku sahkan, aku luluskan, memang begitulah. Lain lah, tak ada khilaf lah kalau lagu tu. Kemudian apa yang dibuat di hadapan Nabi SAW itu menjadi sunnah. Ini pun cerita dia. Kata Sahal, saya hadir dalam peristiwa itu di hadapan Nabi SAW. Kemudiannya sunnah ataupun ikutan dalam perkara ni berlaku berhubung dengan 2 orang suami isteri yang berlian itu, bahawa mereka dipisahkan dan tidak dapat bersama selama-lamanya. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, kalau salah seorang ini tidak tarik balik, barulah tak boleh selama-lamanya. Tapi kalau salah seorang tarik balik, tidak. Itu pendapat dia. Tapi jumhur ulama kata dia tarik balik ke, dia dustakan diri dia ke, tidak ke, serupa. Tak boleh kelip baik sama-sama. Tak boleh kelip baik ni bukan semua tak boleh kelip baik orang tolak 3 tu. Orang tolak 3 tu bini dia, kalau nikah dengan orang lain lepas tu cerai pula dengan sendirinya,
Boleh kelip baik pula. Bukan lagu tu. Tak boleh kelip baik semua. Kalau dia nikah 2 kali lagi lepas pada tu. 2 orang suami lagi. Lepas tu cerah pula tiap-tiap sore. Tak boleh juga. Abadan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan supaya hak talak 3 tu. Kalau hak tu dia kata hatta tankiha zaujan ghairah. Selagi dia tak menikah dengan suami yang lain. Kalau dia nikah dengan suami yang lain lepas pada tu dia cerah, boleh pula. Orang talak 3 tu boleh. Hak ni tak boleh. Abadan. Selama-lama. Maknanya hak ni bainunah kubra benar lah ni. Bainunah kubra. Berat benar lah ni. Pisah sungguh. Pasal apa? Bapa tidak beratnya. Tuduh bini. Kalau tidak benar lah, habis orang tahu. Malu. Memalukan itu. Jatuhkan maruah. Orang lain pun kita tak boleh kata. Orang tidak buat main benda lagu tu. Bini dia tuduh. Dan kalau nak kira bini pun, oleh kerana dia suami ni, kalau nak kira bini pun dia kena sebab juga sebab orang lain, tuduh orang lain juga. Tak cuma Tuhan beri jalan kepada orang yang menuduh bini dia boleh melepaskan daripada hukuman had qadhaf tadi. Tak kena sebab tu kalau dia sanggup sumpah berlian ni. Tu saja kecuali. Orang lain tak boleh nak buat lagu ni. Orang lain kalau tuduh orang berzina dia kena 4 orang saksi. Kalau tak boleh buat mari kena sebab dah. Suami saja kecuali. Lepas tu kalau isteri dia tuduh suami dia berzina, lagu mana pula sebaliknya. Ada juga, tak boleh juga. Sekat ni ini hak suami. Seperti mana hak tolak tu hak suami. Hak untuk melepaskan diri tuduh. Kalau bini tuduh lelaki tak boleh. Dia kena sebab sepatutnya. 80 sebab tu. Tak ada. Sebab apa? Kalau badi bui lagu tu lelaki pun boleh juga, puan pun boleh juga. Mana tak kena, kalau dia tak kena dia pun buat cerita. No. Banyak benar lah. Jadi tujuannya ini pun salah satu. Sebab apa yang tak boleh? Dia termasuk dalam kaedah tu, idra'ul hudud bisyubhat. Hudud ni kalau hak moleknya tak sah berlaku. Sebab benda berat, mati kadang-kadang. Setengah-setengah kita sampai mati. Jadi kalau bolehnya ada alasan, ada syubhat, ada apa sikit pun tak boleh. Jadi dari segi hukum pun dia ketat. Supaya cerah lah. Kalau supaya di negeri barat, supaya mana negara, bini boleh cerah juga tu lelaki. Jadi banyak benar, mudah benar nak cerah kalau lagu tu. Sedangkan cerah-cerah ni tak molek. Tak molek. Bukan digalakkan yang menikah tu untuk apa? Untuk kekal dengan seseorang je lah. Sebagai suami kau, sebagai isteri kau selama-lamanya lah kalau boleh. Kalau boleh tak? Jadi satu pihak yang dibenarkan. Satu pihak lagi tak boleh. Itu caranya, itu tujuannya. Supaya tidak berlaku banyak. Supaya juga dalam kes ni, kalau perempuan tak boleh, hal lelaki saja. Khususlah tu. Itulah keistimewaan lelaki. Maka kita kata apa yang bagi keistimewaan kepada dia? Lah dia duduk cari peti tiap pagi pas malam. Duduk cara ke anak-anak. Orang jeling pun tak boleh kat tino tu. Sebelum pada tu kat macam-macam lah, sio lah, petik tangan lah, macam-macam kat tino. Ni bila duduk bawah dia ni, dia jadi suami tak berani. Tak ada siapa dia ganggu. Dah lah makan minum tu. Pagi sampai malam cari segala-galanya. Patutlah diberi keistimewaan kepada dia. Patutlah. Lepas tu dia sayang kepada bini dia. Apa dia nak lagu tu saja. Walau bagaimanapun apa ni, barulah boleh lepas kalau dia sanggup. Berat ni. Patutlah kalau tak boleh bersama buat selama-lamanya pun. Jadi bini tu pun kalau dia berdusta tu mana setara tu depan orang tu, dalam masjid tu dia boleh berdusta tu mana tidak layak dah, tak boleh dah tu duduk sekali tu sama-sama, tak boleh. Sebab apa? Kalau boleh duduk sekali dia akan buat pula lagu tu. Dia akan buat pula. Jadi ini semuanya supaya apa? Supaya terpelihara keturunan. Apa nama ni, hikmat syariat, maqasid orang panggil syariat. 5 nak jaga 5 jaga keturunan. Itulah cara Islam menjaga keturunan. Jadi hak kita boleh, kita penak, kita apa, tentu dah anak ni anak kita. Padahal kita nak penak, kita nak mati pun, nak bela, nak jaga anak ni. Kan manusia ni sanggup mati. Tiba-tiba anak dia gitu tu bukan anak dia.
Nyanyi juga lagu tu. Apa yang gomo ni jaga untuk menjaga, untuk memberi kepastian, keyakinan. Buat kerja apa penak pun tak apa anak. Bini setia, bini baik, bini tak pergi mana-mana, tak kelih kau orang dengan perasaan yang tidak baik. Setara tu dia jaga untuk kita. Jadi kan istimewa tu. Jadi ada istimewa tu. Tiba-tiba kalau sampai ke peringkat ni tak ada dah tu. Berat benar dah tu. Berat benar. Bukan hak berlaku dalam masyarakatnya, tidak dia buat senyap. Banyak hak berlaku. Kalau ada hak beli air lagu ni pun rasanya payah nak cari. Siapa pergi beli air. Hak adanya senyap. Dalam masyarakat kita berapa ramai ya suami dia tahu tu anak dia tentu dah bukan anak dia. Kalau pergi cek tentu dah tidak anak dia, tapi dia buat senyap. Hak ramai lagu tu, hak lebih ramai. Lepas tu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi, kata Musaddad, syahidtu al-mutala'inain di zaman Nabi SAW ketika saya berumur 15 tahun. Mana dia ingat molek peristiwa itulah, sebut tahun-tahun dia umur berapa pada masa itu, ingat. Nabi SAW memisahkan mereka berdua. Bila mereka selesai berinan, habislah hadis Musaddad. Hadis Musaddadnya Tuk Guru Imam Abu Daud ni, dia ada beberapa orang situ, 4 orang. Hak riwayat Musaddad berhenti sekat tu, habislah. Wa qala al-akharun, hak lain-lain 3 lagi, iaitu Wahab bin Bayan, Ahmad bin Amr bin As-Sarh dan Amr bin Uthman. Tu hak 3 orang lagi. Hak 3 orang tu kata innahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hadir dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farraqa bainal mutala'inain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan di antara suami isteri yang berli'an. Faqala ar-rajul, yang laki-laki itu berkata, hak suami, dia kata, berdustalah saya terhadapnya wahai Rasulullah kalau saya masih duk pegang dia. Wa ba'dhum lam yaqul 'alaiha. Salah seorang daripada hak 3 tu tak ada sebut 'alaiha, kadzabtu 'alaiha. Dia kata kadzabtu saja, bukan 'alaiha tu tak ada. Detail tu Abu Daud kan. Hak Musaddad sekat tadi habis dah riwayat Musaddad sekat tu. Lepas tu lagi-lagi ni dia sebut innahu syahida an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu si suami tu kata kadzabtu 'alaiha, tapi salah seorang daripada 3 tu kata kadzabtu saja, tak ada 'alaiha. Mana berdustalah saya terhadapnya tu tak ada sebut. Qala Abu Dawud lam yutabi' Ibn Uyainah ahadun annahu farraqa bainal mutala'inain. Tidak ada sesiapa pun menjadi mutabi' kepada Ibnu Uyainah dalam menyebutkan bahawa Nabi SAW telah memisahkan di antara 2 orang suami isteri yang berli'an itu. Nabi SAW lepas pada selesai berli'an tu Nabi pun pisah. Nabi kata mu tak boleh duduk sekali 2 ni, duduk sukulah. Hak ni riwayat Sufyan bin Uyainah sahaja yang mengambilnya daripada Zuhri. Orang lain tak ada sebut gitu. Tak ada sebut gitu. Maknanya dalam menyebutkan lafaz ini Sufyan bin Uyainah mutafarrid, bersendirian. Dia seorang. Apa boleh pakai kau? Boleh pakai sebab dia perawi yang kuat, hafiz, fiqh, imam, benar dia tu. Jadi orang lain tak ada sebut dan dia sebut, dia ingatlah tu. Dia tahu lagu betul. Soalnya ya apa ya orang kata perlu sangat bahan yang ada kau tidak mutabik dia, kau tak ada. Sebab kalau tak ada mutabik dia bermakna tak boleh nak pegang kuat sangat lah ni. Sebab hubungan suami isteri sudah putus semata-mata dengan berli'an. Kalau Nabi ada pisah lagi bermakna tidak putus dengan semata-mata li'an. Mana kena hakim pula buat putus tu hubungan suami isteri itu jadi cerai atau sebab hakim, bukan dengan sebab semata-mata berli'an itu. Itulah maknanya beza tu. Jadi kalau pakai hak Sufyan ni maknanya semata-mata berli'an tak jatuh lagi. Dia memberi faedah hanya si suami yang menuduh tu tak kena had, tuduh orang berzina tu saja. Dan perempuan tu
Gapo dia faedahnya? Li'an itu dia tidak kena rejam. Sebab apa? Sebab dia sanggup berli'an. Sopoh. Tu je. Dari segi jatuh talak tak lagi. Sini Nabi SAW pisahkan. Pisah baru jatuh. Tapi jumhur ulama kata Nabi SAW, kalau kita terima riwayat Sufyan bin Uyainah, pisahkan itu bukan makna tak jatuh talak. Talak tu jatuh dah. Takut-takut orang kata talak tu talak raj'i. Jadi kalau talak raj'i tak perlu pisah, duduk di rumah yang sama pun boleh. Dia nak ayatnya bila dia sebut makna pisah ni tak boleh duduk sekali. Bila tak boleh duduk sekali maknanya ini talak bain. Gitu faedahnya. Itu benda kena perhati tu. Talak ni talak bain. Itu sebab Nabi SAW suruh pisah tu pisah, jangan duduk sekali. Sebab tak boleh duduk sekali. Lama kan dia buat tak, kalau talak raj'i kan dia pergi setubuh kan selesai masalah. Tidak, tak boleh gitu. Sebab tu dia suruh duduk suku. Lepas tu duduk suku tu pula, bain tu pula bukan bainunah biasa. Bainunah kubra pula. Bainunah kubra. Kemudian riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi berhubung dengan hadis ni juga. Dia ada sebut perempuan itu hamil. Yang berli'an itu hamil. Si suami menafikan kandungan dia, yang ni sebagai anaknya, dia nafi. Fakana ibnuha yud'a ilaiha. Kemudiannya anak dia itu dikaitkan dengan dia, dengan ibu ilaiha. Kemudian sunnahnya ikutan dalam masalah ni berlaku sunnah berhubung dengan mirah, berhubung dengan pesaka. Lagu mana jadinya? Kalau dengan ayah tu tak ada lah pesaka ke apa, tak ada. Mungkin tidak anak dia, mungkin dia nafi dah ke apa. Tapi kalau dengan mak dia boleh. Anak lagu ni mak dia mati, dia boleh terima pesaka daripada mak dia. Mak dia pun boleh terima pesaka juga daripada dia. Yang ni mengikut ketentuan yang Allah tentukan di dalam Quran lah. Ibu dapat lagu mana daripada anak kalau mati, berapa banyak, mengikut supaya dalam Quran itulah. Seorang ibu supaya dengan ibu-ibu lain lah juga. Cuma dengan ayah tu tak boleh. Tak boleh. Bab saka ni berkait dengan ibu ada. Sebagaimana dikaitkan keturunan dia dengan ibu pun ia juga. Ia ditentukan oleh Allah SWT. Apa dia? Hak ditentukan oleh Allah SWT dalam Quran, iaitu si ibu mendapat 1/3. Kalau anak tu tak ada anak, 1/3 harta peninggalan dia. Dan tak ada juga cucu, tak ada juga 2 orang saudara lelaki ataupun saudara perempuan. Kalau ada semua itu, salah satu daripadanya, si ibu hanya mendapat 1/6 saja. Itu ketentuan dalam Quran. Ketentuan dalam Quran. Kalau hak lebih lagi, ada lebih lagi daripada tu. Setelah ambil sebanyak tu ada lebih lagi harta, itu jadi hak milik Baitul Mal. Pergi kepada Baitul Mal. Inilah dari segi hukum saka dia tu. Inilah pendapat Zuhri, Syafi'i, Malik, Abi Thawr dan lain-lain lagi dia sebut. Begitulah. Kemudian Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah pula, habis dah Sahal bin Sa'ad itu, habis dah. Ini cerita sahabat lain pula kaya. Jadi takut-takut kita kata, apa dia sorang je, kau ramai lagi orang lain ke masjid, apa orang lain tak ada cerita benda ni. Takut-takut gitu. Dia marilah pula riwayat orang lain pula. Tetapi riwayat asas dia, utama dia riwayat daripada Sahal bin Sa'ad. Hak lain-lain ada juga. Itu kemudianlah pada sekat tu dulu untuk malam ni. Wallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.